Boleh saya tahu Syekh, bila Syekh membesar, apa pandangan terhadap Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Alhamdulillah, kalau kita lihat sejarah ya, secara ringkas lah, memang kita hidup bersama masyarakat orang Islam. Kerana kita lahir di Kedah, Kedah majoriti Muslim. Sekolah-sekolah pun sekolah rendah kebangsaan dan sebagainya. Tapi pengalaman saya ialah tak pernah satu kawan saya orang Muslim ini yang pernah berkongsi cerita tentang Islam kepada saya. Kawan semua okay, ini very normal. Mungkin masyarakat orang Islam umumnya dia mungkin tak erti nak berdakwah, nak memperkenalkan Islam kepada orang yang belum Islam. Jadi hidup kita macam biasalah, ikut orang tua. Orang tua kalau Buddhis, Taois, kita ikut saja. Itu yang dikatakan bila kita belajar, kita lihat umumnya masyarakat beragama secara ikut-ikutan. Bukan kata dia percaya sangat, dia mengkaji, membaca kitab-kitab agama. Langsung tidak ada. Tapi dia mengikut. Apa saja dibuat orang tua, diikuti. Bila saya kaji balik tentang agama Islam yang saya anuti tahun 68, sangat benar apa yang disebut oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Rasulullah telah ingatkan kita bahawa kullu maulud yul ala fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Ya. Hanya fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Yang akan bentuk anak ini ialah orang tuanya. Orang tua itu Majus atau Nasara atau Yahud. Itulah anak-anak umumnya mengikut orang tuanya. Ya, seperti dalam Quran pun sebut tentang umumnya manusia, kalau you suruh mereka ikut apa yang Allah wahyu, dia akan jawab qalu natabi'u ma alfina alaihi aba'ana. Dia akan ikut tok nenek dia. Very norm. Ya. Jadi oleh kerana kita dari kecil suka perkara-perkara ghaibiyah, urusan-urusan yang ganjil-ganjil lah, yang orang tak nampak, orang cerita hantu lah, jin lah, macam-macam. Kita suka juga experience ada hantu betul, tak betul kan. Itu pengalaman kita. Because I like the spiritual world. Ya. Kalau orang cerita, wah, nak cubalah, nak cuba tengok betul ke tak betul. Sehingga saya pernah tidur di tanah perkuburan orang Cina. Serius Saya waktu kecil pun the fear, perasaan takut pada benda-benda tak ada. Kalau kata ada, saya nak cuba nak tengok. Tapi tak nampaklah apa-apa pun. Mungkin ketika itu Allah tak mahu kita nampak. Okay. Jadi Alhamdulillah, dari agama yang saya suka ikut asalnya agama Buddha, kerana Buddhism banyak mencerita masalah-masalah kesucian dalaman. Ya, kita mesti mengawal nafsu kita, nafsu dunia, nafsu benda, nafsu kepada macam-macam benda lah. Makan lah, pakaian lah. Kita manusia memang suka kan, suka bergaya orang kata. Kalau dalam Buddhism, kita sepatut korbankan itu semua. Ini urusan dunia. Jangan layan sangat. Dia pakai baju kuningnya macam ihram kita, bukan botaknya, tak ada nak style-style semualah. Kemudian kita diajar supaya be humble, supaya sampai tak pakai kasut pun. Kita jalan di atas bumi mesti merendah diri, you rasa, you kena rasa bumi itu bagaimana. Kerana kita asalnya dari bumi, jadi you jangan sombong lah. Oh, Buddha pun bagi tahu kita asal daripada bumi. Ya memang. Dia terima. Hakikat itu semua orang tak menafikan. Ya, hakikat kejadian manusia tak pernah dinafikan. Hanya kadang-kadang orang
tak mau bincang. Jadi sebab itu bila jalan atas bumi ni, you jangan sombong. Jadi kalau you pakai kasut you tak rasa sakit. Bila you tak pakai kasut, baru you jalan pelan-pelan. It's a good training lah. Disiplinkan kita. Jadi kalau kita lihat suasana waktu, kita pun go for vegetarian. Kerana dia tak mau, dia falsafah membunuh haram. You tak boleh bunuh. Nyamuk tak boleh bunuh, cacing tak boleh bunuh. Apa benda binatang pun you tak boleh bunuh. Boleh tahu ni umur berapa Syekh? Itu dari umur saya 10 ke atas, saya dah mulai suka benda-benda begini. Tentang urusan spiritual saya suka. Jadi memang menarik ketika saya tengok sistem itu dia menghormati setiap yang bernyawa. Make sense lah. Tapi kerana ada kepercayaan dalam agama Buddha ini bahawa kita mati, nyawa kita, roh kita tak akan balik ke nirwana. Artinya masuk syurga lah seakan-akan. Kalau kita masih ada benda-benda yang negatif, kita buat benda jahat, memang tak boleh. Sebab itu dia ada sistem reincarnation. Kalau jahat, you mati, you tak boleh balik ke syurga. You kena reborn again, reincarnate. Mungkin lahir di tempat lain, dalam ibu lain, untuk bagi peluang supaya you melalui pembersihan jiwa. Supaya you tidak lagi jadi hamba benda, hamba dunia. Akhirnya, kalau you masih juga tak jadi baik, you akan lagi reincarnate. Dia akan bagi peluang lah. Dia punya konsep of reincarnation. Sampai satu ketika memang you tak jadi baik, you akan jadilah binatang. Oh yo. Okey. Dia tengoklah binatang apa dia. Sebab itu you tak boleh bunuh binatang. Mungkin you bunuh arwah. Oh, okey, macam tu Falsafah dia. Ada dia punya logiknya begitu, sampai mana keyakinan yang sebenar, wallahu a'lam. Tapi dia didik kita supaya kita menghormati setiap yang bernyawa. Jadi kita pun ikut sayur-sayuran. Kenapa sayur-sayuran? Dia kata oleh kerana makan daging ini, dia menambah nafsu syahwat. Kalau you go veggie, mungkin you dapat kawal nafsu dengan lebih baik. Kerana korang nafsu syahwat itu. Kerana nafsu ini datang dari makanan juga. Dan dia orang setuju lah benda tu kan. Dia tahu, dia kata cara mengawal. Majak agama Islam kan dia kata nafsu ada 3 peringkat. Nafsul ammara bisu, nafsul lawwama, nafsul mutmainnah. Nafsu yang jahat, lebih banyak negatif dari positif. Dia tak kisahlah hak orang, hak dia penting. Itu nafsu yang buruk lah. Suka pada yang buruk. Terus nafsu lawwama, nafsu pertengahan. Sudah jadi lebih baik lah daripada yang terbaik menurut agama kita Islam, nafsul mutmainnah, yang tenang, yang dapat rasa keamanan dan membawa keamanan kepada yang lain. Jadi dalam Buddhism, bila saya lebih memahami Buddhism selepas saya jadi Muslim, bila saya buat satu perbandingan balik pengalaman saya, ajaran Islam sangat cantik. Hanya Buddhism itu kalau kita lihat, nampak dia towards satu ekstrim yang lain. Artinya tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh fikir perempuan, tak ingat kahwin. Kalau dunia itu you korban lah. You korbankan dunia. Perempuan pun sama. Perempuan pun tidak. So kita akan extinct lah basically. Dia anggap ini semua nafsu kan. You kena dapat lawan kawal nafsu you. So makan minum pun ala kadar, very simple.
Sebab itu dia ajak kita menjadi orang yang merendah diri dengan kita meminta. Sebab itu kan orang Buddhis kadang dia akan pegang sesuatu mangkuk ke apakah, dia akan minta orang. Kerana apa? Kalau tidak, you akan angkuh, you sombong. Berarti kalau you dah sampai peringkat itu, macam jadi orang minta sedekah lah. Bukan kata you wajib, tapi ini latihan. Bukan senang nak pergi minta ke orang. Air muka kita semua kan. Tapi itu suatu latihan. Ya. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. Dan aku dah lama dah invest dengan dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. Dan dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah sepanjang bulan Julai ni, aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS. Sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So, kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni? Sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas ni 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.